Hai, apa khabar dan salam sejahtera. Okey, um, sebagaimana yang dijanjikan, saya ingin kongsikan bagaimanakah untuk kita mengenal apakah itu price action. Tapi sebelum pergi kepada topik asas kita, topik yang lebih utama, saya rasa ada lebih baiknya kalau saya buatkan introduction bagi sesiapa yang tak biasa lah, tak biasa menggunakan kenal itu chart. Dan saya rasa ini adalah yang terbaik untuk masa untuk saya kena explain sikit lah tentang apa yang dikatakan dengan macam mana dengan chart. Okey, chart adalah dia tak sama dengan graph. Graph just dia punya nampak pergerakan naik dan turun. Akan tetapi untuk kita sebut sebagai chart dia akan ada karakter dia sendiri. Kita akan ada dia punya setiap price, setiap candlestick kita panggil sebagai candlestick sebab setiap candlestick dia punya figure dia, ada dia punya nilai dia. So ini yang membezakan antara graph dengan chart. So chart dia ada value, setiap satu tempat tu kita akan ada value. Alright, now pastinya you all ada sebahagian yang tahu, ada sebahagian tak tahu. Saya ambil middle range, iaitu ada ambil semua kata pada asas lah, asas semua orang akan kena tahu. So pada dipanggil axis ni, axis yang paksi yang dalam mendata ni kita namakan sebagai masa dan juga tarikh. Untuk yang menegak ni kita namakan sebagai price. Contoh dekat dalam graf ni adalah market dia dekat atas ni, kita namakan dekat sini gold ataupun market untuk emas dan ni adalah time frame. Time frame ni adalah menunjukkan pada setiap dia punya candlestick ni memberitahu yang dia punya dia punya price dia berapa dia punya ni time frame dia dilihat dalam bentuk berapa lama. Contoh sebagai macam ni, contoh H4, saya zoom in lagi. Okey, di dalam satu candlestick ni adalah mencerminkan sebagai 4 jam. Contoh saya tukarkan ni, saya cuba marking dulu. Ya, saya marking ni. Dan saya klik kepada H1 pula. Yang ni H1 dan tukarkan. Maknanya dekat dalam candlestick yang ni, di dalam candlestick yang ada ni, ini ada dalam lebih kurang 4 candlestick dia bersamaan dengan 4 candlestick dalam H1 bersamaan dengan 1 candlestick dekat dalam H4. So dia punya time frame ini adalah time frame H1. Contoh dekat ni daily, ia menunjukkan pergerakan dalam bentuk harian. Maknanya satu hari pergerakan market gold ditunjukkan sebegini. Jadi senang kalau contoh kita nak mengesahkan, nak beritahu tentang market ni up ataupun down. Contoh dekat sini saya ambil contoh dekat sini, okey. Saya tukarkan dia ni. Alright, so tengok dekat sini. Okey, market contoh dekat sini, kita tahu bahawa setiap market dia ada up and down, dia ada dia punya karakter dia. Contoh sebegini, saya lukis sikit. Sini dia pentingnya kalau kita saya nak beritahu macam mana betapa pentingnya kita kena faham tentang candlestick ni. Dan satu lagi sebegini, benda yang sama jugalah, tapi beza dia adalah dia punya bentuk candlestick ni atas dengan di bawah. Contoh macam ni. Ini kita panggil sebagai bar chart. Saya boleh tukarkan benda ni dalam bar chart, senang nak nampak, nak lihat lah. Nah, ini adalah bar chart dan ini adalah candlestick. So yang membezakan dia adalah dekat sini dia panggil sebagai open. Okey, dan di sini adalah close. Okey, nanti saya akan masuk pada topik candlestick, nanti kita akan lebih detail lagi. Tapi untuk nak bagi mudah faham, yang ni pula open, yang ni adalah close. Kita tahu. So beza dia ni yang akan memberitahu yang ni warna dia warna hijau ataupun warna merah. Contoh dalam kes yang macam dekat sini warna hijau, pastinya open di bawah dan close di atas. Kita tukar cuba tengok. Kita boleh nampak yang ni open di bawah, close di atas. Untuk yang keadaan yang dalam bentuk yang lain, contoh dekat warna merah sebegini,
Kita tukar nampak open dia dekat atas. Dia bentuk dia sama, open di atas dan close di bawah. Okay. So, bagi time frame yang mudah untuk kita lihat contoh sebegini. Contoh saya bagikan inilah, ini senang sikit bagi nak faham. Katakan yang ni adalah berapa hari bulan ni. Ini saya markkan yang ni. Kita tahu yang ni, contoh kita boleh dapat tahu terus tarikh dia bila. Saya markingkan terus kat sini. Yang ni 1 hari bulan 8 2019. Okay. So apa yang berlaku apabila open berada di atas dan close berada di atas, open berada di bawah dan close berada di atas. Ini pergerakan. Yang atas ni dipanggil sebagai high dan yang ni adalah low. Okay. Nanti lebih detail lagi dekat candlestick. Saya nak beritahu pentingnya time frame yang kita perlu lihat di sini. Yang apa dicerminkan dekat dalam ni, kita senang nak lihat bahawa perkiraan bacaan dia macam ni. Market gold ditutup tinggi daripada harga dibuka. Contoh ni daily kan, sampai pada pembukaan hari. Kalau kata stock market ke, kita akan lihat market ni dibuka pada pukul 9, tutup pada pukul 5. Dalam perjalanan tu dia ada naik dan turun lah. Okay, so saya zoomkan lagi bagi, dah tak boleh zoom dah, dah tak boleh nampak lagi. So dekat sini dia akan dekat dalam news, contoh malam dekat bulletin utama TV3 ke TV1 ke kan, TV9 Hijrah whatever lah. So dia akan beritahu, oh market gold ditutup tinggi, ataupun dia kata market pasaran gold, pasaran emas mengalami keuntungan. So dia merujukkan kepada keadaan yang ni, candlestick yang ni, candlestick hijau. Bagi yang mengalami kerugian pula, dia akan refer pada contoh dekat sini. Yang ni market tidak tentu, tak tentu, tidak ada apa tu, yang ni dipanggil nanti candlestick, nanti saya akan masukkan. So dalam kes yang ni kita selalunya disebut sebagai pasaran gold mengalami kerugian, tapi ianya ditutup bercampur-campur dan mengalami volatile. Volatility tu maksud dia market dalam keadaan yang mempunyai range yang besar lah, volatile. So saya tak bercadang untuk nak cerita detail sangat tentang candlestick. Saya nak beritahu dekat dalam video ni macam manakah kaedah untuk kita melihat pasaran dengan cara yang mudah untuk kita nak faham yang ni tadi. Dan bila kita zoom out, baru kita akan nampak dia punya market action. Kita tahu market bergerak up and down. Yang ni ada dalam topik-topik video yang ada saya sharekan, kita boleh lihat. So kalau kita lihat di dalam ni, kita sendiri boleh faham bahawa pada setiap masa, setiap ketika, ianya adalah satu peluang ataupun chance untuk kita boleh buat duit. Soalannya di mana kita nak masuk entry dan di mana kita nak keluar dalam keadaan untung ataupun rugi. So insyaAllah nanti dalam video-video seterusnya nanti saya akan detailkan lagi satu persatu. Supaya kalau kita buat video yang panjang-panjang semua susah nak tengok kan, dan memakan memori yang besar. So now kita buat yang pendek-pendek dan ianya lebih mudah untuk anda nak buat revision kemudian. So jumpa lagi. Assalamualaikum.